Pelajaran 8. Hindari dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel YouTube saya, Zahid Syekh, channel pendidikan anda. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, tekan button loceng untuk dapatkan update di channel ini dan like video-video yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Zahid bin Zulkifli, Guru Cemerlang Pendidikan Islam. Hari ini kita akan berkongsi tentang pelajaran 8 yang bertajuk Hindari dosa-dosa besar. Jom. Baiklah, diminta kepada semua pelajar untuk membuka buku teks atau buku teks digital pada muka surat 50. Kita akan sama-sama membaca sebuah hadis beserta terjemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qala al-syirku billahi was-sihr. Baginda bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Wa aklul riba wa aklul malil yatim. Dan makan riba dan makan harta anak yatim. Wattawalli yaumal zahfi. Dan lari daripada medan peperangan. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Baiklah, berdasarkan hadis yang kita baca sama-sama tadi, terdapat 7 dosa besar yang terkandung di dalamnya. Okey, kita tengok muka surat 51. Okey, baik, 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Yang pertama ialah syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Ataupun kita panggil sebagai qazaf. Kita tengok kepada dosa besar yang pertama yang terkandung dalam hadis, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ialah dosa yang paling besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyirka la zulmun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Surah Luqman ayat 13. Maksudnya, sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Baik, kita tengok kepada syirik. Iaitu syirik terbahagi kepada 2. Iaitu yang pertama, jali, J-A-L-I, nyata ataupun jelas. Yang kedua, syirik khafi, yang tersembunyi. Okey, baik, kita tengok kepada syirik jali, maksudnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al, iaitu perbuatan. Contoh syirik jali, yang pertama ialah menyembah berhala. Yang kedua, meyakini Nabi Isa AS sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, meyakini alam dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kesan melakukan syirik jali iaitu merosakkan akidah. Baik, kita tengok kepada syirik khafi pula. Maksud syirik khafi ialah melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuan lain.
Contohnya, melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia, iaitu riak. Contoh yang kedua, berasa hebat dengan amalan sendiri, ataupun kita panggil sebagai ujub. Dan yang ketiga, sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan, iaitu takabbur. Dan kesan melakukan syirik khafi ialah merosakkan pahala amalan. Seterusnya kita lihat kepada dosa besar yang kedua yang terdapat dalam hadis, iaitu pada muka surat 53 buku teks. Dosa besar yang kedua iaitu sihir. Apakah maksud sihir? Sihir bermaksud perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Contohnya, santau. Yang kedua, pukau. Yang ketiga, minyak pengasih. Dan yang keempat, pelaris. Kesan melakukan sihir. Yang pertama, mengakibatkan kesakitan tubuh badan. Yang kedua, mencetuskan pergaduhan. Yang ketiga, memporak-perandakan rumah tangga. Dan yang keempat, menyebabkan kematian. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa amalan sihir mengandungi unsur kekufuran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 102. Yang bermaksud, tetapi golongan syaitan itulah kafir, kerana merekalah yang mengajar manusia ilmu sihir. Jadi sihir ini perlu kita jauhkan diri. Dan antara amalan yang boleh menghindarkan diri daripada sihir termasuklah yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, membaca ayat kursi. Yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas. Yang keempat, membaca Al-Mu'awwizaitaini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan yang terakhir, membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini bergambar di bawah ni adalah gambaran perbuatan sihir. Seterusnya, dosa besar yang ketiga pada muka surat 54 buku teks, iaitu membunuh. Apakah maksud membunuh? Maksud membunuh ialah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, menembak dengan senjata api. Yang kedua, menikam dengan pisau. Yang ketiga, meletakkan racun dalam makanan atau minuman. Baik, kesan perbuatan membunuh ialah yang pertama, menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan. Dan yang kedua, memporak-perandakan kehidupan masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Surah An-Nisa ayat 93. Seterusnya, dosa besar yang keempat pada muka surat 55 buku teks, iaitu makan riba. Apakah maksud riba? Riba bermaksud pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Contohnya, hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Kesan makan riba ialah yang pertama, mengakibatkan penindasan. Yang kedua, melumpuhkan ekonomi umat Islam. Dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 278. Maksudnya, wahai orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang yang beriman. Baiklah, sekarang kita lihat kepada dosa besar yang kelima, iaitu makan harta anak yatim. Maksudnya, menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya, membelanjakannya untuk kegunaan peribadi pemegang amanah secara berlebih-lebihan. Contoh yang kedua, menyalahgunakan harta anak yatim. Kesan makan harta anak yatim ialah yang pertama, mengakibatkan penindasan. Dan yang kedua, menjejaskan hubungan kekeluargaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surah An-Nisa ayat yang ke-10. Seterusnya pada muka surat 57 buku teks, dosa besar yang keenam iaitu lari dari medan peperangan. Maksudnya, meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Contohnya, yang pertama, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Contoh yang kedua, enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Kesan lari daripada medan peperangan ialah yang pertama, keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Yang kedua, negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-15 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang kafir yang memerangi kamu, maka janganlah kamu berundur. Baiklah, sekarang kita lihat kepada dosa besar yang ketujuh, yang terakhir pada muka surat 58, iaitu menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina, iaitu qadhaf. Maksudnya, menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Contohnya, percakapan atau pertuduhan yang jelas seperti kamu telah berzina, atau memanggil seseorang wanita wahai penzina. Kesan qadhaf ini ataupun menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina ialah yang pertama, menjatuhkan maruah, dan yang kedua, mencetuskan perbalahan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 23, maksudnya, sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. Sebagai tambahan, hukuman terhadap orang yang melakukan qadhaf, iaitu tuduhan menuduh perempuan yang beriman dan suci itu berzina, ialah 80 sebatan. Seterusnya, pengajaran hadis yang berkenaan dengan 7 dosa besar yang perlu kita hindari. Sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh, kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, kita hendaklah bersikap amanah dalam mengurus harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Yang keempat,
kita hendaklah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Dan pengajaran hadis yang kelima, kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti supaya maruah umat Islam terpelihara.